Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 22 Mei bersama saya Amir Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Tindakan tegas terhadap Samsing ugut anggota penguatkuasa. Demonstrasi protes keputusan pilihan raya Presiden Indonesia bertukar ganas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menzahirkan ucapan tahniah kepada Joko Widodo atau Jokowi yang diumumkan sebagai pemenang pilihan raya Presiden Indonesia 2019 Pilpres 2019. Tun Mahathir menerusi kenyataan di akaun rasmi Twitternya berharap hubungan Malaysia dan Indonesia akan lebih erat dengan kemenangan Jokowi bagi penggal kedua jawatan Presiden Indonesia. Kemenangan itu membolehkan Jokowi kekal memimpin negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu bagi tempoh 2019-2024. Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia KPU membuat pengumuman itu jam 1.46 pagi semalam waktu tempatan. Keputusan diumumkan sehari lebih awal selepas proses pengiraan undi di 813,350 pusat mengundi selesai jam 11.30 malam kemarin. Sementara itu, ketegangan pasca keputusan pilihan raya Indonesia memuncak apabila tunjuk perasaan di depan pejabat pemantau pilihan raya Bawaslu bertukar ganas. Sebelumnya, tunjuk perasaan dilaporkan berjalan secara tertib dan kondusif. Sebahagian dari penunjuk perasaan mula bersurai sekitar jam 10 malam waktu tempatan. Bagaimanapun, sebahagian lagi yang enggan berganjak dari lokasi terpaksa disuraikan pasukan keselamatan dengan semburan air. Penunjuk perasaan lari bertempiaran ke beberapa lokasi termasuk di Tanah Abang dan Jalan Sabang. Ketegangan berlaku di Tanah Abang apabila penunjuk perasaan mula membakar tayar dan melempar batu ke arah anggota keselamatan. Gas pemedih mata dilepaskan mengakibatkan sebahagian dari mereka lari bersembunyi di sebuah masjid berhampiran. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya KPU mengumumkan kemenangan berpihak kepada pasangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan margin 10% berbanding Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sebelumnya, Prabowo dilihat cuba membangkitkan sentimen rakyat membantah keputusan tersebut atas dakwaan berlaku penipuan. Seorang pegawai polis berpangkat inspektor dan 5 anggota lain-lain pangkat ditahan kerana disyaki menyamun RM204,000 daripada seorang pengurup wang ketika melakukan serbuan Ahad lalu. Dalam kejadian jam 4.40 petang itu, mangsa yang juga pengurus syarikat pengurup wang di bangunan Cahaya Suria, Jalan Silang, Ibu Negara, didatangi 9 individu yang memperkenalkan diri sebagai pegawai dan anggota Polis Bukit Aman serta pegawai Bank Negara Malaysia. Menurut mangsa, ketika serbuan, dia dikatakan menjalankan kegiatan tukaran mata wang asing tanpa lesen perniagaan. Sumber berkata suspek ditawarkan penyelesaian kes jika mahu dilepaskan dengan membayar RM200,000. Suspek turut mengambil wang tunai sebanyak RM4,000 ketika menjalankan serbuan berkenaan di bangunan Cahaya Suria. Mangsa kemudian membuat laporan polis sebelum satu operasi mengesan semua suspek terbabit dilakukan oleh Polis Daerah Dang Wangi. Seorang pegawai dan 4 anggota yang bertugas di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya ditahan di Balai Polis Mutiara Damansara, Petaling Jaya pagi semalam. Disusuli seorang anggota Balai Polis Trafik Jalan Bandar yang juga abang kepada salah seorang suspek dari IPD Petaling Jaya. Pada masa ini juga, polis sedang mengesan seorang pegawai berpangkat Assistant Superintendent dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman yang didakwa turut memainkan peranan dalam kes samun terbabit. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap Samsing yang cuba mengugut pegawai dan anggota penguatkuasa sebagai amaran bagi menghentikan tindakan penguatkuasaan atau pendakwaan. Tegas Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur, pihaknya memandang berat kes-kes ugutan sedemikian sejak kebelakangan ini. Beliau mengarahkan pegawai dan anggota polis untuk segera menyiasat dengan menangkap penjenayah terbabit untuk diadili. Mangsa yang terdiri daripada penguatkuasa juga diberi jaminan perlindungan keselamatan. Pada 28 April lalu, rumah dan kereta pengarah penguatkuasa MPS di Taman Muhibah, Rawang diserang oleh beberapa lelaki.
Dua kenderaan milik mangsa turut disimbah cat berwarna merah selain tong cat berisi paku, besi dan kertas dibakar dengan mercun. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 dan 427 Kanun Kesesaan kerana melakukan khianat dengan api. Satu lagi kes Ahad lalu membabitkan pengerusi DAP Jerantut Lu Wai Leong yang ditahan polis bagi membantu siasatan kerana dipercayai mengugut Ketua Polis Daerah Jerantut. Gejala mahu mendapat untung dengan mudah dengan menyewakan lesen atau tapak perniagaan menjadi faktor perniagaan di ibu negara kini dimonopoli warga asing. Menurut Menteri Penyolah Persekutuan Khalid Abdul Samad, isu ini lebih meruncing apabila Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu mengambil tindakan terhadap warga asing berkenaan. Segelintir warga tempatan tampil dan mendakwa perniagaan itu milik mereka dan warga asing berkenaan adalah pekerja mereka. Ini menyebabkan tindakan terhadap peniaga asing sukar dibendung. Malah jelasnya, DBKL tidak pernah mengeluarkan lesen perniagaan kepada warga asing kerana mereka tidak layak. Beliau mengulas kebimbangan yang disuarakan Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga anggota Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Rina Harun mengenai warga asing yang memonopoli perniagaan di Kampung Baru. Polis merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM456,000 dan membongkar modus operandi sindiket yang mencampurkan dadah di dalam paket minuman 3 dalam 1. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, setiap paket yang mengandungi kira-kira 0.15 gram dadah dijual dengan harga RM300 hingga RM400. Malah bagi mengaburi mata polis, sindiket turut menggunakan pembungkusan jenama kopi yang terkemuka. Mengikut siasatan, suspek yang bergiat aktif sejak 5 bulan lalu membekalkan dadah kepada beberapa buah pusat hiburan terkemuka di ibu kota. Dalam operasi Khamis lalu, suspek yang merupakan seorang bekas pekebun kelapa sawit ditahan di kawasan parkir sebuah kondominium di Ceras. Bila bancuh dalam air, terus boleh kacau, terus boleh minum. Dapat kick daripada situ. Dan kebanyakan pack minuman ini, dia campur dengan ecstasy, di mana ada kick sikit lah, supaya orang kata apa, bila minum tu boleh berkhayal dan berhibur dengan lebih, dengan tidak ada limit, no limit. Pemeriksaan di kediaman suspek turut menemukan pelbagai jenis dadah termasuk ecstasy dan Eramin 5. Suspek juga dikesan positif dadah jenis metafetamin. Dalam operasi itu, polis menyita wang tunai sebanyak RM12,000, barang kemas, jam tangan berjenama dan kereta jenis Range Rover. Suspek direman sehingga Khamis ini untuk siasatan lanjut. Polis mengesan seorang lelaki yang menembak seekor monyet dengan menggunakan pistol yang tular di media sosial. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, berdasarkan rakaman yang tular itu, lelaki berkenaan melanggar 2 peraturan. Ujarnya, seseorang individu yang tidak memiliki lesen tidak boleh melepaskan tembakan sewenang-wenangnya, manakala bagi kesalahan kedua, ianya dikira sebagai penganiayaan. Beliau berkata, pihaknya akan meneliti dan menyiasat video berkenaan sebelum mengesan lelaki yang bertindak membunuh haiwan itu. Tambahnya, berdasarkan rakaman itu, polis masih menjalankan siasatan lanjut mengenai lokasi sebenar kejadian. Suspek boleh disiasat berdasarkan kesalahan mengikut Seksyen 39 Akta Senjata Api 1960 dan Seksyen 428 Kanun Kesesaan kerana membunuh haiwan. Video berdurasi 19 saat itu memaparkan seorang lelaki menembak seekor monyet selepas kiraan 3 kerana tidak memanggilnya baby sayang sehingga mendapat kecaman daripada netizen. Cakap baby sayang. Aku kira sampai 3. Penyelundupan lembu menerusi sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan menjadi punca penularan wabak penyakit kuku dan mulut membabitkan ternakan lembu di negara ini. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Datuk Kuaza Nizamuddin Hassan Nizam berkata, ini kerana lembu yang dibawa masuk secara tidak sah itu tidak melalui proses kuarantin dan suntikan vaksin. Menurut Datuk Kuaza, sejumlah 10 kes wabak penyakit kuku dan mulut membabitkan ternakan lembu berlaku di seluruh negara sehingga April. Ia satu jumlah yang besar berbanding keseluruhan 35 kes sepanjang tahun lalu. Kebanyakan wabak dikesan berlaku di Pahang, Johor dan Melaka. Tambah Datuk Kuaza lagi, kebanyakan lembu terbabit adalah dari Kelantan yang dibawa masuk secara tidak sah melalui Thailand. Perhatian, kita tak ada kesempatan untuk berehat, untuk mengesan perkara ini supaya mereka yang terlibat dalam urusan ini.
Yayasan My Aqsa kecewa dengan kelewatan proses siasatan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC terhadap rejim Zionis yang masih belum dimuktamadkan biarpun surat tuntutan difailkan secara rasmi 7 bulan lalu. Ketua Pasukan Peguam Penyiasat My Aqsa Azril Muhammad Amin berkata, ICC selaku institusi keadilan antarabangsa sepatutnya menunjukkan contoh terbaik dalam mencari keadilan sejagat. Lebih-lebih lagi dalam soal keadilan terhadap Palestin yang terus ditindas biarpun menyertai Statute Rome pada tahun 2015 lagi. Pihak My Aqsa tidak berpuas hati dengan alasan kelewatan yang diberikan pihak ICC yang sepatutnya memastikan pihak-pihak pengadu atau mangsa kekejaman mendapat layanan yang adil dan saksama. Pihak My Aqsa berpandangan bahawa kelewatan ICC ini dan ini adalah pemerhatian kami berdasarkan perbincangan yang telah diadakan dengan pihak ICC adalah diakibatkan bukan sahaja birokrasi dalaman ICC tetapi juga tekanan-tekanan pihak tertentu yang tidak mahu kebenaran didedahkan mengenai nasib sebenar rakyat Palestin yang ditindas. Dalam sidang medianya di Putrajaya, jelas Azril bagaimanapun melalui pertemuan bersama pihak ICC di The Hague, Belanda, awal Mei lalu ICC memaklumkan kerja analisis dan penyiasatan terhadap kes itu kini di peringkat akhir. ICC memberi jaminan akan memuktamadkan siasatan dalam masa beberapa bulan lagi sebelum pendakwaan secara formal dapat diambil terhadap Zionis atas dakwaan melakukan jenayah perang dan pelanggaran resolusi 2334 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan antarabangsa, Mahkamah Amerika Syarikat memutuskan untuk memihak kepada jawatan kuasa Dewan Perwakilan Negara itu bagi meminta rekod kewangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dari firma perakaunannya. Hakim Amit Mehta turut menolak permintaan Trump untuk menangguhkan keputusannya sementara menunggu rayuan. Selasa lalu, Mahkamah dalam penghakimannya mendengar hujah lisan berhubung dokumen firma perakaunan Mazars LLP yang perlu mematuhi subpoena jawatan kuasa pemantauan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawatan kuasa itu dilapor memerlukan rekod kewangan Trump untuk memeriksa sama ada ia mempunyai konflik kepentingan atau melanggar undang-undang negara itu. Ia adalah kali pertama Mahkamah Persekutuan menyiasat Trump dan urusan perniagaannya. Trump sebelum itu enggan bekerjasama dengan satu siri penyiasatan berhubung isu pelanggan cukai dan keputusan dasarnya. Ribut yang disusuli banjir besar di Oklahoma mengakibatkan sebahagian besar kawasan termasuk di bahagian barat Canadian County ditenggelami air. Dianggarkan 12 juta penduduk yang berada di kawasan sekitar termasuk Tulsa, Wichita, Kansas and Kansas City dan St. Louis, Missouri turut terjejas. Anggota keselamatan telah dikerahkan ke lokasi untuk menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Ribuan yang lain telah dipindahkan ke kawasan selamat. Ribut yang melanda sebelumnya turut mengakibatkan kemusnahan harta benda awam dan kediaman penduduk. Keadaan dijangka bertambah buruk dalam masa beberapa hari ke depan dengan taburan hujan di antara 50 ke 127 mm. Kerajaan Bangladesh mengeluarkan larangan menangkap ikan di luar pantai negara itu sebagai langkah meningkatkan jumlah ikan yang semakin berkurangan. Jurucakap kerajaan maklumkan larangan ke atas kesemua jenis bot nelayan itu berkuat kuasa selama 65 hari bermula semalam hingga 23 Julai depan meliputi kawasan perairan Teluk Bengau. Kerajaan Bangladesh sebelum ini pernah mengeluarkan larangan bagi perikanan komersial bagi tempoh jangka pendek. Namun ini adalah kali pertama ia melibatkan semua jenis bot tangkapan ikan dan nelayan tempatan serta melebihi tempoh 2 bulan. Susulan itu, ribuan nelayan dilaporkan merancang untuk tunjuk perasaan kerana bakal kehilangan sumber pendapatan bagi tempoh lama. Pasukan Pertahanan Udara Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu yang dilancarkan oleh pemberontak Houthi. Jurucakap tentera berkata peluru berpandu itu dilancarkan ke arah Mekah dan Jeddah. Ia berjaya dipintas dan dimusnahkan di ruang udara Taif dan serpihan peluru berpandu itu jatuh di Wadi Jalil iaitu sebuah lembah menuju ke Mekah.
Rakaman video yang menjadi tular di media sosial menunjukkan peluru berpandu kedua dipintas dan dimusnahkan berdekatan lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz di Jeddah. 14 Mei lalu, Riyadh mengeluarkan amaran terhadap pemberontak Houthi selepas mendakwa serangan drone dilancarkan menyasarkan saluran paip minyak di bandar Dawadmi dan Afif. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan kempen Malaysia dalam kejohanan squash terbuka British 2019 di Hall England nampaknya terhenti setakat pusingan kedua. Selepas Ratu Squash Negara Datuk Nicole David dan Low Wee Wen tewas kepada lawan masing-masing. Namun apa yang paling menyedihkan, kekalahan itu merupakan kelibat terakhir Datuk Nicole di pentas antarabangsa apabila beliau secara rasminya sah mengumumkan persaraan dari sukan squash. Selepas berjaya melepasi pusingan pertama dengan cemerlang, Datuk Nicole yang selama ini menjadi tunggak dan harapan negara dalam sukan squash turun beraksi menentang pemain nombor 3 dunia Noor El Taib pada pusingan kedua. Nyata, faktor usia menjadi penghalang buat Ratu Squash negara ini apabila tewas 4-11, 7-11, 13-11, 5-11 dalam masa 41 minit. Detik itu pastinya bukan seperti yang diharapkan Datuk Nicole, namun sekurang-kurangnya bekas nombor 1 dunia itu tetap mendapat sorakan dan penghormatan selepas tamat permainan di Hall England. Turut beraksi di kejohanan sama adalah rakan senegara Low Wee Wen. Wee Wen turut gagal ke pusingan ketiga selepas tewas kepada Joel King 6-11, 4-11, 9-11 dalam masa 28 minit. Atlet gimnastik wanita negara Tang Yin Wei melakar kejutan pada aksi pembukaan kejohanan Piala Cabaran Dunia WCC 2019 di Chongqing, China apabila memenangi pingat gangsa dalam acara melombol selepas mengumpul 12.625 mata semalam. Sebagai rekod, lebih 50 atlet gimnastik dari 11 negara mengambil bahagian pada kejohanan WCC kali ini. Ketika Ying Wei melakar kejutan meraih gangsa, atlet tuan rumah Yulin Min menepati ramalan merangkul pingat emas dengan 14.625 mata, sementara atlet dari Uzbekistan Oksana Chusovitina memenangi perak dengan 14.325 mata. Selepas Chongqing, China, WCC akan diteruskan di beberapa buah negara lain, antaranya Osijek, Kroasia dari 23 hingga 26 Mei ini, Koper, Slovakia 30 Mei hingga 2 Jun dan Mersin, Turki 30 Ogos hingga 1 September serta tidak ketinggalan 3 peringkat di Hungary, Perancis dan Portugal September depan. Cucu Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Iman Alisha Fakhri Yassin menjadi prospek pingat untuk jangka masa panjang Malaysia dalam sukan gimnastik. Kini Iman Alisha giat memperkemaskan diri bagi menyertai satu kejohanan penting di Yaroslav, Rusia yang dijadualkan bermula esok. Iman Alisha, 14 tahun, dijadualkan menyertai 4 kategori iaitu tali, bola, belantan dan ribbon di kejohanan gimnastik berirama Piala Spring Rusia 2019. Pemenang pingat perak seumur 2018 itu tidak meletakkan sebarang sasaran pingat, sebaliknya dijadikan medan pemanas badan sebelum mengharungi misi lebih penting di kejohanan remaja Asia di Pattaya, Thailand Julai depan. Baik, semua countries, all the countries are really good, and I also look up to them. Alisha nampak dia orang baik. Apa yang Alisha nak buat? My personal target is for me to do clean routines and try not to drop and execute it. Turut mengiringi Alisha ke Rusia ialah rakan senegaranya Eng Joey juga berusia 14 tahun. Joey turut mengambil bahagian dalam 4 kategori dan mengharapkan mampu melaksanakan rutin dengan lengkap dalam acara kegemarannya iaitu bola. Just gonna semangat every day and focus on my things and don't let my coach also clear routine. Medal not important. Malaysia menghantar 16 atlet keseluruhan yang meliputi pemain senior dan remaja bawah 8, 10 dan 12 tahun dan dijadualkan berlepas ke Rusia hari ini. Menurut Presiden Persekutuan Gimnastik Malaysia Rachel Lau, pihaknya menyasarkan 5 atletnya layak ke peringkat akhir di samping satu pingat tanpa mengira warna. They're 14 years old. We've never seen such strong talent in terms of, flexibility, strength,
mental strength, but also the resources that have been put around them. The coaches have been spending a lot of time. They've been spending a lot of time, and they've started very young. So you're studying 5 to 6 years old, you've actually trained for 10 years already. You think about it that way. Again, we've seen great talent from these girls. They've been winning medals in Sukma last year. Alicia was only second, so it's been we're banking on her a lot for the medals in the future. Okay. Buletin pagi sampai ke penghujungnya. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Melaki Lokman, hormat, salam hormat dan Assalamualaikum.